Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, masih lagi kita di dalam babul masajid, bab berhubung dengan hukum hakam masjid, dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, yang telah dihimpunkan hadis-hadisnya oleh Al-Hafiz Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Dan kita masuk kepada hadis yang berikutnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khaylan bi rajulin farabatuhu bi sariyatin min sawaril masjid. Al-hadis muttafaqun alaih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya, ba'athan nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantar khailan, satu pasukan berkuda. Khail ni pasukan berkuda, dan dia dari segi hukum grammar dia muannas. Siapa yang belajar grammar Arab ni muzakkar muannas, sebab tu dia kata faja'at. Dia kuda, pas kuda, tapi maksudnya penunggang kuda. Mereka faja'at bi khayl bi rajulin, mereka bawa mari setelah Nabi hantar mereka. Nanti kita akan sebut ke mana Nabi hantar. Mereka bawa datang dengan satu orang lelaki. Farabatuhu, mereka tambat lelaki itu bisariyatin min sawaril masjid, di salah satu daripada tiang-tiang masjid. Yakni tangkap lelaki itu, pasukan berkuda yang pergi ni dia tangkap, dan dia bawa lelaki itu mari ke masjid Nabi, tambat lelaki itu di masjid Nabi. Itu cerita dia di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dengan riwayat ini diringkaskan. Riwayat yang lebih panjang mendetailkan peristiwa ini, apa kejadian yang menyebabkan berlakunya kisah ini. Dan kita pernah sebut tentang peristiwa ini, iaitu di mana kata Abu Hurairah, ba'athan Nabi sallallahu alaihi wasallam khailan qibala Najdin. Nabi menghantar satu pasukan berkuda ke arah Najd. Najd ni dia Jaziratul Arab, semenanjung Arab tu dia bagi pada beberapa bahagian. Dia ada Hijaz, dia ada Tahamah, dia ada Najd, dia ada Arud, dia ada Yaman. Jadi Najd ni salah satu daripada kawasan di Jazirah Arab tu. Nabi SAW hantar satu pasukan pergi. Bila kita tengok Nabi hantar ni, artinya Nabi dalam keadaan yang stabil. Keadaan di mana baginda SAW mempunyai kekuasaan. Ini mestilah peristiwa di mana? Di Madinah, dan sekitar dalam tahun 6 Hijrah, selepas berlakunya peperangan Ahzab atau peperangan Khandaq, peperangan yang gali parit tu. Nabi hantar pasukan pergi untuk buat tinjauan dan tindakan terhadap beberapa kabilah, khususnya mereka yang ada membuat perjanjian dan seumpamanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Faja'at birajulin min Bani Hanifah, maka mereka bawa tangkap satu orang lelaki daripada Bani Hanifah. Hanifah ni satu bani, satu tribe, dia satu clan, dia lebih kecil lagi, dia satu puak dalam itu. Dia datang, dia ditangkap kerana dalam operasi itu. Yuqalu lahu Sumamah bin Usal, yang mana dia nama dia Sumamah bin Usal. Sumamah bin Usal ni sebenarnya pemimpin penting, orang penting di kalangan Bani apa tadi? Hanifah. Farabatuhu bisariyatin min sawaril masjid, ditambat di salah satu daripada tiang masjid. Dia tambat di salah satu daripada tiang masjid. Artinya masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam kuat tak untuk dia tambat? Kuat lah. Kalau tak kuat, kalau masjid tu dia terbalik tiang tu, dia tambat di salah satu daripada tiang. Fa kharaja ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi keluar, kan rumah Nabi kat masjid, dia ada, dia kena tambat. Ada apa persoalan sebelum nak dibincang di sini ialah dia ni Islam ke kafir? Kalau Islam nak tambat siapa? Islam kafir? Musuh ke bukan musuh? Nabi tambat dia di masjid, artinya dia masuk masjid ke tak? Dia masuk. Bukan dia masuk, bahkan dia dimasukkan ke dalam masjid. Bab ini menyebabkan para ulama khilaf. Di kalangan mereka kata, setelah Nabi tak bagi innal musyrikina najisun afala yaqrabul masjidal haram, orang musyrikin ni najis, jangan menghampiri Masjidil Haram, termasuk juga tak boleh masuk semua masjid. Di kalangan mazhab, di kalangan mereka menyatakan boleh masuk masjid, yang tak boleh Masjidil Haram saja. Sebahagian kata tak boleh di Jaziratul Arab kena Nabi keluarkan. Selain daripada itu boleh. Alasan mereka, salah satu alasan mereka guna kata orang kafir boleh masuk masjid ialah mereka guna hadis Sumamah ni, dan mereka guna peristiwa-peristiwa yang lain yang mana perwakilan Yahudi dan juga ada lagi Kristian yang masuk ke dalam masjid Nabi, yang berjumpa dengan Nabi. So kalau masuk dalam keadaan di bawah kawalan orang Islam, tidak melakukan ganggu gugat, boleh masuk ke dalam masjid. Ini khilaf kerana masalah seperti ini. Dia kata fa kharaja ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, yakni keluar pergi kepada dia, ada Nabi keluar dari rumah, dia ada. Nabi tanya dia, ma indaka ya Sumamah, apa yang ada padamu wahai Sumamah? Ma indaka ni dia maksudnya pendapat apa? Ma zannuka, maksud apa sangkaan kau? Kau agak-agak aku nak buat apa kat kau? Ma indaka ya Sumamah, kau agak-agak apa? Faqala indi khairun ya Muhammad, padaku bagus, baik wahai Muhammad. In taqtulni taqtul dha damin, wa in tun'im ala syakir. Kalau kau bunuh aku, kau bunuh satu orang yang mempunyai darah. Kalau kau beri kurnia pada orang yang berterima kasih. Apa maksud dia? Maksud dia, bahagian pertama ni ulama-ulama hadis syurah jadi tak berapa pasti apa sebenarnya maksud dia. Boleh jadi dia kata in taqtulni taqtul dha damin, kalau kau bunuhku kau bunuh orang yang ada darah. Boleh jadi dia maksud
Kalau kau bunuh aku orang ada kedudukan, pengikut aku akan balas. Boleh jadi maksud dia. Boleh jadi juga maksud dia, kalau kau bunuh aku, kau memang bunuh satu orang yang memang ada pasal lah. Aku dulu memang ada buat salah lah, pergi bunuh orang lain, tu kau balas balik kat aku. Boleh jadi juga maksud dia yang tu. Bahagian yang kedua fahamlah, wa in tun'im ala syakir. Kalau kau bagi nikmat, kau bagi nikmat pada orang yang bersyukur. Lepas tu dia kata pada Nabi, wa in kunta turidul mal, kalau kau mau harta, fas'al minhu ma syi'ta, kau minta banyak mana yang kau mau. Nabi dengar dia cakap macam tu. Faturika hatta kana al-ghad. Nabi biar, Nabi semayang. Dia duduk kena tambat macam tu. Banyak hari orang tambat. Nabi pergi solat lepas. Besok Nabi masuk lagi, dia duduk ada. Maksudnya waktu-waktu lain tu Nabi biar. Nabi lalu lagi kat dia. Nabi kata kat dia, ma'indaka ya Sumamah. Hari ni ada apa? Wahai Sumamah. Tuan-tuan tengok Nabi ya. Nabi ni, dia bukan satu orang duk pegang tasbih, duk senyap, tak cakap sama orang. Nabi pengurus pentadbir, memperjuangkan, urus dengan tawanan, duduk di medan perang, bercakap dengan bahasa-bahasa macam bercakap dengan tawanan, bercakap dengan pemimpin negara, bercakap dengan sahabat, bercakap dengan jiran, bercakap dengan anak, bercakap dengan isteri. Life, kehidupan, deal dengan banyak pihak. Sebab itu, kalau orang nak, kadang-kadang sebahagian agama, agama-agama sensitif di Malaysia ni, kalau sebut mana-mana, sebahagian agama, pengasas agama tu, dia hanya ada satu kehidupan yang kita tengok. Kehidupan dia, duduk dengan pengikut dia, bawa pengikut dia pergi duduk menyendiri, kemudian mencari Tuhan, betapa, lepas tu jadi agama. Benda yang orang tak boleh nak tiru. Kalau orang nak jadi macam tu boleh, tapi kalau orang yang nak hidup, nak kerja, ada isteri, ada suami, ada kehidupan, ada pentadbiran, ada musuh, ada kawan, macam mana nak buat dalam semua ni? Setiap episod itu adanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ni. Nabi taklah kata, kalau kita tengok, mungkin kalau gambaran orang-orang yang tidak cukup faqih, yang terbaiknya Nabi tengok, oh kenapa hampa tambat dia, kesian kat dia, buka tangan dia, lepas dia. Dia kata, Nabi. Tapi Nabi bukan macam tu. Itu tindakan orang yang tak matang dalam pengurusan. Nabi mentadbir, Nabi menguruskan pentadbiran. Siasatun nas, mentadbir manusia. Siasah dalam arti kata pengurusan pentadbiran. Nabi mari besok, Nabi kata, ma'indaka ya Sumamah, apa yang ada pada kamu? Dia jawab, ma qultu lak, macam aku kata sebelum ni ya. Macam aku kata kemarin lah. Kalau orang lain pada perlih ni, dia dengar macam aku kata semalam lah, kan? Macam aku kata, in tun'im ala syakir. Kalau engkau bagi kurnia, engkau bagi kurnia kepada orang yang tahu berterima kasih. Dia pendek sikit lah, macam dia pun kecut kat tu. Bukan kerana dia tahu orang Islam bukan semua ni yang zalim, yang apa, ambil tindakan. Dia kata, fatarakahu hatta kana ba'dal ghad. Nabi tinggal dia, selepas pada tu, besok Nabi mari lagi. Nabi lalu kat dia. Dia kata, ma'indaka ya Sumamah.
Ada apa hari ni? Berapa hari ni? 3 hari. Dia kata, indi ma qultu lak. Pada aku ni macam mana yang aku dah bagi tahu. Tak panjang dah. Macam mana aku bagi tahu, Muhammad? Lepas tu Nabi kata kat sahabat-sahabat, atliqu Sumamah. Bebaskan dia. Depa pun buka lah tambat dia tu. Fantalaqa ila najlin qaribin minal masjid. Dia keluar, dia tak lari. Patutnya dia mau lari lah, dia balik kepada kaum dia tak lari. Ini dia keluar, dia pergi pada satu tempat ada mata air tu, ada air yang tak jauh daripada, dekat dengan masjid. Faghtasal, dia mandi kat situ. Summa dakhala al-masjid, kemudian dia masuk masjid balik. Ingat lepas-lepas dia nak lari, dia tak lari. Kemudian dia masuk masjid. Faqala ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia pun ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dia kata pada Nabi, ya Muhammad, wahai Muhammad, wallahi ma kana 'alal ardi wajhun abghadu ilayya min wajhik faqad asbaha wajhuka ahabbal wujuhi ilayya. Wahai Muhammad, tak ada wajah atas muka bumi ni yang lebih aku benci lebih daripada wajah kau. Cuma sekarang ni wajah kau lah yang paling aku kasih. Dia kata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi ma kana min dinin abghadu ilayya min dinik. Demi Allah, tidak ada agama yang lebih aku benci lebih pada agama kau. Fa asbaha dinuka ahabbad dina ilayya. Sekarang ni agama kau lah agama yang paling aku sayang. Setelah berapa hari ni? 3 hari kena tambat. Duk tengok orang semayang di masjid, bagus depan ni. Hikmah Nabi buat kat dia tu, Nabi nak pergi dia tengok. Wallahi ma kana min baladin abghadu ilayya min baladik. Demi Allah, tidak ada negeri yang lebih aku benci lebih daripada negeri engkau. Fa asbaha baladuka ahabbul biladi ilayya. Sekarang ni negeri kau lah negeri yang paling aku suka. Dia kata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna khaylaka akhadhatni. Pasukan berkuda kau tangkap aku. Wa ana uridul umrah, aku nak pergi umrah. Famadha tara, apa pendapat kau? Dia tanya Nabi. Nabi ni deal dengan dia very gentleman. Very gentleman. Dia deal dengan Nabi kerana Nabi tahulah ada orang punya, walaupun dia pemimpin, tapi Nabi ada orang ni tuan-tuan, ada musuh kita tapi dia gentleman. Dia musuh yang bermaruah, musuh yang fighter, yang ada prinsip. Kan? Ramai orang Arab dulu yang bermusuh dengan Nabi tapi mereka ada disiplin. Tak macam sebahagian daripada dunia Islam sekarang, jadi pemimpin-pemimpin dunia Islam merepet. Kan? Tak ada disiplin. Pegang tempat yang penting. Tentang duit, tentang apa, dia yang paling keliru tentang duit. Dia ada orang lain keliru. Tuan-tuan tengok Boris Johnson. Dia apa? Hadir parti. Habis dalam parlimen ni dia budak-budak kritik dia. Pasal benda ni dia kata dia tak berdisiplin. Kan? Saya pernah dia orang buat pergi ke London, jemputan British Foreign Office program dengan 16 orang kami bersama dengan Boris Johnson.
di rumah Perdana Menteri sebelum tu, dia di masa dia mayor beberapa tahun lepas. Tapi dia bukan Muslim mereka semua, tapi mereka pegang tentang kepimpinan mereka. Adalah benda kita boleh kritik mereka. Jadi dia ni Sumamah masuk Islam, cuma dia bagi tahu dia, Rasulullah, aku nak pergi umrah. Famadha tara, apa pendapat kau? Oleh kerana Nabi tahu, dia jujur, Nabi tak kata ni acara akai nak lari ni. Nabi kata fabasyarahu Rasulullah, Rasulullah bagi khabar gembira. Wa amarahu an ya'tamir, Nabi suruh dia pergi umrah. Jadi setelah Islam setelah Nabi hijrah, di kalangan orang yang masuk Islam, Sumamah yang first pergi umrah. Sahabat lain tak damping lagi. Sahabat lain pergi beberapa tahun kemudian. Sumamah pergi dulu. Pasal masa tu Mekah di bawah kawalan siapa? Musyrikin. Sumamah pergi dulu. Ikut dia baru masuk Islam ya. Dia pergi dulu. Bila dia pergi ke sana, falamma qadima Makkah, bila dia sampai ke Mekah, dia ni dalam dulu Facebook tak ada, TV semua tak ada, tapi dia kenal lah Sumamah ni. Geng-geng Mekah kenal dia. Orang ada jawatan kabilah dia besar di Yaman tu. Sampai-sampai mereka tengok dia, satu orang kata Sabaut. Hang ni Sabau ni Sabau ni maksudnya hang ni dia kata pada orang yang tukar agama. Macam kalau kita nak kata bahasa kita ni macam ni jadi gelong lah ni. Macam tu lah bahasa dia. Jadi tak betul dia ni. Tu yang kalau orang masuk Islam, geng-geng Quran kata Sabat. Sabat. Dia Sabau jadi masuk Islam. Dia kata lah, aku tak gelong. So orang kata, walakinni aslamtu ma'a Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi aku Islam bersama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku Islam bersama dengan Muhammad. Wallahi, demi Allah, dia pergi sumpah di Mekah, la ya'tikum minal yamamah habbatu hintah. Demi Allah, tak akan datang kepada kamu satu butir gandum pun kepada kamu, hatta ya'zana fiha Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah Nabi izinkan. Maksudnya aku akan sekat bekalan daripada Yamamah, daripada hampa boleh beli daripada Yamamah, aku kepung hampa. Kepungan ekonomi yang pertama dia buat. Dia tak bagi Yamamah punya gandum, hampa tak boleh dapat. Aku bagi tahu depa jangan bagi kat hampa. Sehingga dalam sebahagian riwayat, Quraisy kata, wahai Muhammad, engkau telah ajar tentang silaturahim. Suruhlah orang Yamamah, Sumamah, hantarlah gandum. Kami tak ada gandum ni. Maksudnya maksudnya dia punya pengaruh dia tu, dia boleh buat kepungan kepada orang Mekah. Dan dikatakan Nabi kesian pasal mereka tak nak makan. Nabi suruh akhirnya supaya Sumamah benarkan orang Yamamah menghantar bekalan kepada mereka. Bukan bekalan, mereka beli lah. Kalau tidak, dia kepung, dia tak bagi. Riwayat ni, hadis ni ialah hadis, kenapa dia masuk hadis di sini? Sebelum tu Al-Imam Nawawi rahimahullah disebut Nabi pilih 3 hari ikat tiang di tiang ni kerana pendekatan Nabi SAW, cara Nabi nak bagi dia. Kadang-kadang orang kerah ni dia tak boleh jemput dia memang tak main. Nabi tambat dia. Tapi bila dia tengok, lunak hati dia, dia terima agama. Selepas dia terima, Nabi bebaskan dia. Dan ini adalah kenapa Nabi pilih penting Sumamah ni. Sumamah ni bila dia masuk Islam, masuklah Islam bersama dia orang yang ramai pengikut dia. Ada orang penting juga, dia masuk Islam seorang-seorang dia. Ada orang dia masuk, pengikut dia masuk. Jadi hadis ni dia letakkan di sini kenapa nak cerita tentang
Boleh di masjid ni boleh juga operasi tentera boleh buat. Tambat orang di masjid, orang kafir, boleh juga orang kafir masuk ke dalam masjid pada sebahagian mazhab. Pada sebahagian mazhab boleh masuk. Dalam mazhab Syafi'i dan seumpamanya, dia tidak benarkan, dia kata masjid tak boleh masuk. Dan demikian juga dalam mazhab Imam Ahmad juga tidak membenarkan. Di kalangan mazhab seperti dalam, kalau kita lihat dalam Sahih Bukhari, dia ada bab dukhulul musyrik al masjid. Orang musyrik masuk masjid. Maksudnya boleh masuk pada sebahagian pandangan para ulama berdasarkan hadis. Wallahu ta'ala alam. Ni adalah satu hadis yang agak panjang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berhubung dengan masuk ke dalam masjid dan masjid yang digunakan pada zaman itu. Kalau kita tengok tu, masjid pada zaman Nabi ni taklah mai semayang saja. Urusan-urusan yang lain pun dibuat di masjid. Tangkap kepala penjahat pun ikat di masjid. Bukan bermakna orang Islam tak boleh ada pentadbiran yang lain, tapi macam tu bentuk pengurusan pentadbiran ketika itu. Nabi dia uruskan pada peringkat awal pentadbiran tu, konsep pentadbiran tu ada, tapi pendekatan pentadbiran apa yang diperlukan pada zaman itu. Dia lebih kepada tribal system, dekat kepada sistem kabilah yang digunakan itu, kerana tak ada lah menteri khas ni, menteri khas ni, tangkap bubuh masjid. Penjara khas pun tak ada lagi. Ini semua berdasarkan keperluan pentadbiran ketika itu. Wallahu ta'ala alam. Kalau saya baca satu hadis ni, huraian dia akan jadi panjang, dan sebab tu saya akan buka kepada soalan bagi siapa yang nak tanya soalan. Kita ada berapa minit? Siapa ada soalan boleh tanya. Kalau jari kaki berdaki, kalau korek daki menyebabkan sakit, apakah sah solat wudu? Apakah sah solat wudu kerana air tak masuk ke dalam jari kaki? Pertama, jika ada apa-apa di bahagian yang wajib dibasuh yang terhalang, tak kiralah getah ke daki yang tebal ke, yang menghalang air sampai ke kulit, wajib dihilangkan. Melainkan kalau sekiranya dia hilangkan itu memberikan satu mudarat ataupun kesakitan yang tak tertanggung oleh dia, maka dia tak boleh nak buat, tak sakit sangat kan. Maka ketika itu dia basuh dengan kadar yang ada. Idza amartu bi syai'in fa'tuhu mastata'tum, apabila aku perintah kamu dengan sesuatu, datangilah dengan kadar yang dia mampu. Sebahagian di kalangan ulama, masuk dalam mazhab Syafi'i juga, dia menyebut kalau ada kawasan yang tak boleh kena seperti itu, hendaklah dia tayammum sebagai menggantikan kawasan yang tak kena. Ibn Hazm al-Andalusi dan Al-Muhalla, dia kata basuh setiap bahagian yang dia mampu, sekalipun ada kawasan yang tak boleh kena, itulah kadar keupayaan dia. Mana-mana saja dalam amalan itu dia boleh lakukan. Kalau setakat sikit jelah jari kaki saja, dia memang tak boleh nak sentuh, sakit sangat, dia lalukan air di atasnya, wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan diterima solatnya. Bolehkah solat orang fardu mengikut solat orang sembahyang sunat?
Okey. Hal ini ada beberapa keadaan. Yang pertama ialah para ulama hampir tidak timbulkan masalah jika sekiranya orang semayang sunat mengikut orang semayang fardu. Maksud, orang ni imam semayang fardu, dia semayang sunat, dia ikut imam. Imam semayang subuh 2 rakaat umpamanya, dia pergi semayang sunat 2 rakaat, tapi tak berlakulah subuh, mungkin waktu lain lah misalnya kan. Dia semayang sunat. Maksud fardu, misalnya imam semayang isyak, dia semayang di belakang imam sunat. Tidak timbul isu ni. Tapi yang timbul ialah kenapa tak timbul isu tu? Kerana ada sahabat yang mana dia mari solat dah selesai, dia semayang sendirian. Dia semayang apa? Fardu. Nabi SAW kata, man tasaddaqa ala hadha, siapa yang nak bersedekah kepada dia ni. Maksudnya sahabat lain mai semayang di belakang dia, sahabat tu semayang sunat. Yang ni kalau kita jumpa tu imam semayang fardu, satu orang ikut semayang sunat di belakang dia, dia boleh melakukan hal yang demikian. Cumanya mereka berbeza pendapat kalau sekiranya imam semayang sunat, makmum semayang fardu. Contohnya apa dia? Imam semayang tarawih, makmum semayang apa? Semayang isyak. Kalau hal yang seperti itu berlaku khilaf di kalangan para ulama. Dalam mazhab Abu Hanifah dan Malik, mereka kata tak boleh. Sebab dia kata tak sama antara imam dan makmum. Innama ju'ila al-imam liyu'tamma bih. Idza kabbar fakabbiru. Sebelum itu fala takhtalifu alaih. Imam dijadikan imam untuk kamu ikut, jangan kamu berbeza dengan imam. Idza kabbar fakabbiru, idza kabbara fakabbiru, apabila dia takbir kamu pun takbir. Tapi mazhab yang lain, khususnya dalam mazhab Syafi'i rahimahullah, dia kata no. Yang maksud hadis itu ialah maksud pada perbuatan, tapi niat tak timbul. Niat mana kita tahu? Kalau tidak, kena tanya setiap imam lah dia sembahyang apa, kan? Jadi dia kata tak timbul. Sebab antara alasannya, Muaz bin Jabal, dia sembahyang dengan Nabi SAW. Habis dia sembahyang dengan Nabi, dia balik, dia pergi sembahyang dengan kaum dia. Sembahyang tu juga sebab apa? Kaum dia perlukan imam, padahal dia tak mau miss sembahyang di belakang Nabi. Habis sembahyang belakang Nabi, balik pergi kat kabilah dia, sembahyang dengan dia apa? Dia jadi tu imam. Nabi SAW kata, hiya lahu tatawwu' wa lahum faridah. Semayang tu bagi Muaz sunat, bagi mereka wajib. Yakni tak timbul masalah kalau imam semayang fardu ke imam semayang sunat, kita semayang yang lain, yang penting solat tu sama. Jangan imam semayang subuh, kita semayang jenazah, tak boleh ya? Lain, macam mana nak buat? Itu pergerakan tak sama. Ada rokok, kita nak rokok macam mana? Ataupun imam semayang jenazah tak apa, semayang apa? Semayang jenazah tak apa, aku ikut semayang sunat 2 rakaat. Kerana sifat salat itu tidak sama. Moralnya, kesimpulannya apa? Kesimpulannya boleh untuk kita lakukan hal yang seperti itu. Bolehkah untuk kita mufaraqah dengan imam kalau kita tak mampu ikut dia? Bolehkah? Untuk semayang belakang tu imam, tak lepi aku tu imam ni.
Aku potong dulu lah. Boleh tak? Para ulama bincang masalah ni. Sebab apa mereka bincang? Kalau kita ingat ada hadis yang mana satu orang lelaki mai mengadu kepada Nabi, dia tak mampu nak ikut Muaz jadi imam sebab Muaz ni panjang. Jadi dia potong sembahyang Muaz tu. Muaz baca surah panjang, dia potong sembahyang Muaz tu. Bila dia potong, Muaz kata kat dia munafik. Dia marah, dia potong sebab dia nak pergi kerja awal. Dia kerja ni kebun. Muaz lagu panjang, tak jadi pergi kerja hari tu, pergi cari Nabi. Bila mengadu kepada Nabi SAW, Nabi marah Muaz pasal panjang. Nabi kata, afattanun ya Muaz, kau apa nak bagi orang lari kau Muaz? Jadi Nabi suruh Muaz pendekkan surah. Bukanlah pendek baca qul wallah tu. Nabi suruh baca sabbihis, supaya dia tak begitu panjang. Sesuai dengan kita, macam kita lah ni. Ni waktu subuh kita ni, waktu subuh tak lewat, betul juga lah. Tapi waktu kerja kita tu jadi, pasal kita bukan berasaskan kepada terbit mentari, kita berasaskan kepada peredaran jam. Jadi dah dekat pukul 7 baru nak habis sembahyang subuh. Waktu subuh panjang ni. Jadi bila imam tahu macam tu, pada musim yang macam ni, tu imam jangan panjang sangat lah. Tapi bila time musim yang semayang kita pukul 5 lebih, bolehlah panjang sikit. Dengan kadar demikianlah. Jadi Muaz ni dia panjang, jadi Nabi kata fattanun. Tapi Nabi tak petikai dia yang potong tu. Itu menyebabkan para ulama berbincang tentang masalah ini. Di kalangan mereka kata boleh satu orang mufarakah dengan imam. Potong ni dia mufarakah lah. Kita ikut satu imam, betul kita tak jadi ikut dia. Kita mufarakah dengan dia. Kita nak sembahyang sendiri. Mula nak sembahyang belakang dia. Dah sembahyang dah 2 rakaat, 1 rakaat belakang dia. Lepas tu kita nak sembahyang sendiri pula. Dalam mazhab Hanbali, dia kata boleh kalau sekiranya ada keuzuran. Seperti imam tu panjang sangat macam kes Muaz. Kalau tak ada keuzuran, sebahagian mereka kata makruh. Al-Imam Nawawi rahimahullah, dia kata sebenarnya baca panjang bukan uzur, hanya kita tak larat tahan, dia bukan. So artinya kalau satu orang ikut satu imam, kemudian dia buat keputusan tak mau ikut dia nak mufarakah, boleh. Jangan tuan-tuan duk buat pula, saya cerita dulu. Tapi di kalangan mereka qaul qadim dalam Imam Syafi'i, qaul qadim, dia menyatakan kalau mufarakah, yakni kita tinggalkan sembahyang sendiri, tinggalkan imam daripada sembahyang jemaah, kita jadi sembahyang sendiri tanpa uzur, batal salat. Qaul yang lain kata mufarakah aja tanpa sebab, tak uzur batal. Tapi wallahu taala alam, yang sahih wallahu alam, kalau dia mufarakah dengan imam, hilang pahala apa? Pahala jemaah. Sembahyang tak batal. Tapi kalau dia potong imam dengan dia tak niat mufarakah, aku masih lagi makmum tapi nak try potong, yang ni batal. Batal. Tak ada lah apa nama mangkap yang buat macam tu kan. Tapi maksudnya kalau begitu bererti dia batal. Maksudnya kalau kita sembahyang, katalah saya buat contoh lah, sembahyang kita pergi sembahyang kat Lebuh Raya, bah kita duduk tunggulah ada lagi 5 minit. Satu hamba Allah tu naik pergi jadi imam, dia tengok ramai dekat belakang dia, dia tunjuk syekh. Oh, dia pun tak tahu aku imam kampung aku. Misalnya lah, tak ada lah contoh lah. Hari ni aku kena buat keluarkan nak panjang-panjang sikit kan. Dia baca punya panjang, kita pas duduk tunggu.
kita pun potong dia. Maksudnya kita bukan potong dia, kita mufarakah dengan dia. Kita rakaat pertama boleh tahan lagi, rakaat kedua kita sembahyang sendiri. Sah ataupun tidak salat kita? Sah, cuma kita dapat pahala jemaah pada rakaat yang hak pertama tu je lah. Hukum mandi wajib dengan shampoo ketika tengah mandi, boleh lah. Apa masalah kan? Cuma jangan shampoo saja, air tak ada, tak boleh lah. Yang tu orang tak pernah buat lah. Saya guna shampoo je, air tak boleh lah. Dia kena mesti air mutlak untuk dia mandi. Tapi dalam hadis tadi yang Sumamah tu menimbulkan perbincangan di kalangan para ulama. Di kalangan mereka menyatakan kalau orang itu baru masuk Islam, khususnya dalam mazhab Syafi'i dan juga dalam mazhab Malik, kalau dia baru masuk Islam dan dia pernah berjunub sebelum masa kufur, dia wajib mandi. Sebab tu dia kata Sumamah tu mandi. Maksudnya ada arahan untuk dia mandi, untuk dia patah balik tu. Pandangan yang lain dia kata bila masuk Islam tak wajib mandi, kerana Islam memadamkan semua dosa, termasuklah memadamkan masalah junub dia. Junub dia kira setelah dia masuk Islam. Wallahu ta'ala alam. Untuk ihtiyat, untuk berhati-hati, lebih baik bila dia masuk Islam. Kalau dia pernah bersetubuh, dia pernah ada ni sebelum ni masa musyrik, dia mandi di atas qaul yang lebih selamat dalam masalah ni. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر،
Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, kita sambung sebelah persoalan. Boleh tunggu ya tuan-tuan? Baru-baru ini kawan saya ada beli cendawan tetapi tiada cop halal. Yang saya tahu cendawan adalah sayuran dan halal dimakan, melainkan yang beracun. Soalan saya, boleh atau tidak makan makanan yang tidak mempunyai cop halal dari jakim dan banyak lain. Tuan-tuan, yang pertama ialah semua makanan yang pada asalnya halal dikira halal sehingga terbukti haram. Kalau kita tengok halal ke haram, sayur halal. Kalau ada orang timbul kemungkinan ada unsur haram, dia jadi syubhah. Tapi selagi tidak terbukti jelas kepada kita, makanan itu dikategorikan sebagai halal. Cumanya bila timbul ada orang kata itu ini, kita nak mengelakkan dia, kita mengelakkan syubhah. Kan? Siapa yang mengelakkan syubhah, tanda warak kepada dia sesuatu yang baik. Jadi kalau tak ada cop halal pun, tak ada cop halal jakim pun, makanan tu halal. Makanan yang tak ada cop halal jakim belum tentu haram. Makanan yang ada cop halal jakim sepatutnya memang halal lah. Tapi kalau tak ada, kita pergi makan kedai-kedai kat tepi jalan ni, tak ada cop halal pun. Mak bedah kita ke Pak Man kita jual, Pak Man cop halal mana? Aku boleh bubuh dinding kedai ni pun besar tuah dah, kata. Kan? Dia masak di rumah dia saja. Tak ada cop halal. Di hotel ada cop halal. Pergi hotel duk tengok ada cop halal ada. Mai kampung tak ada cop halal. Boleh makan ke tak? Boleh lah. Habis tu cop halal. Pada saya, melainkan makanan yang mai daripada luar negara yang kita langsung tak tahu, banyak orang bincang tentang dia, kita tengoklah. Yang mengandungi lemak yang macam-macam, nanti ada lat, ada apa, kita tengoklah. Ataupun bagi mereka yang duduk di Europe, di negara yang Muslim minority, mereka ni mungkin tengoklah benda ni. Itu pun kadang-kadang kalau tak ada cop yang authority organisation yang ataupun pihak mana-mana lah yang trusted organisation yang mengendalikan halal ni, dia bolehlah baca ingredient tu. Kalau dia tengok tak ada apa-apa, dia boleh makan lah. Mandi sambil membuang air besar, adakah perlu diulangi? Macam-macam style. Apa? Dia tak kisah apa pun, dia mandi sambil menari ke, dia mandi kepala turun bawah, kaki dia naik atas ke, sambil gimnastik ke. Kalau dia mandi wajib, air itu meratai seluruh tubuhnya, maka sah tak? Sah. Kalau dia mandi macam duduk tahiyat pun, ayat tak sampai, tak sah. Tapi style lah kan. Mohon nasihat Datuk Mufti, sebahagian ibu bapa enggan menikahkan anak oleh kerana lelaki yang bukan kerja kerajaan. Kelas juga orang kerja kerajaan ni. Kerana berpandangan hidup anaknya tidak ada jaminan kerana tidak ada pencen. Ini zaman Piramli ni cerita ni. Boleh jatuh syirik dalam rububiyahkah ibu bapa yang beriktikad demikian? Demam. Sedemikian rupa kerana tidak yakin rezeki Allah. Dia macam ni, dia bukan isu syirik. Ibu bapa boleh tak dia ambil kira soal keupayaan
pendapatan anak. Kan nafkah ialah tanggungjawab suami. Boleh tak dia ambil kira? Dia boleh. Untuk memberi nasihat, bukan soal syirik. Nabi SAW apabila Fatimah bin Qais nak kahwin, Muawiyah dan Abu Jaham masuk meminang, kan? Nabi SAW kata, wa amma Abu Jaham wa amma Muawiyatu fas'aluqun la malalah wa amma Abu Jaham la yad'u 'asa an 'atiqihi. Adapun Muawiyah duit tak ada, miskin. Adapun Abu Jaham tungkat tak turun daripada bahu dia. Sebahagian faham dia pukul perempuan ataupun dia selalu kembara tinggal isteri. Nabi suruh kata, kahwinlah dengan Usamah bin Zaid. Dia ada duit, dia baik. Maksudnya dia ada pendapatan. Bukan maksud syirik tu, maksudnya pasal siapa dia yang nak tanggung dia tu. Melainkan dah wanita tu kalau dia mau, dia kata tak apa, dia tak ada pencen pun, dia nak kerja. Melainkan pak dia ni sempit sangat, dia duduk nak buat pencen. Pasal apa pak yang buat pencen? Pasal aku makan pencen. Dia mungkin fikir kuno lah, orang sekarang tak hidup macam tu dah lah. Tapi tak apalah. Tapi itu tak menyebabkan syirik. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ada dua orang perempuan, anak satu perempuan, anak yatim, tapi dia belau dia penjaga dia. Orang duk masuk Minang, penjaga dia tak mau pasal tak berapa ada duit, tak berapa ada harta. Penjaga dia nak suruh kahwin dengan satu lagi. Nabi kata, la yura lil mutahabbain mislun nikah. Tidak diperlihatkan bagi dua orang yang bercinta seperti nikah. Maksudnya dah berkenan tu pergi nikah. Nabi kata kalau boleh lah macam tu lah. Tapi Nabi juga dalam masa yang lain ada menyebut tentang tadi, wa amma Muawiyatu fas'aluqun la malalah. Muawiyah sa'luq, tak ada harta baginya. Jadi Nabi ambil kira hal seperti itu. So jadi bapa, sebab tu nama wali. Wali makna apa? Maknanya protector. Dia membuat protection kepada anak dia. Bukan wali hang pergi menikah orang tak ada duit, isu aku nak ajak pergi makan ikan bakar pun payah. Dia tak boleh fikir pasal dia. Hak tu pak fikir tentang diri dia. Dia kena fikir tentang anak dia. Itulah, itu dia berkepentingan. Tapi wali dia duk fikir macam mana anak dia ni nak survive hidup. Termasuk dalam masalah ni isu yang ditimbulkan oleh sebahagian para fuqaha, iaitu apa yang dinamakan dengan al-kafa'ah ataupun kufu. Kufu ialah bermaksud kesesuaian. Misalnya macam ni, bukan soal diskriminasi, tapi soal macam mana orang nak hidup. Anak kita hidup dalam keadaan okey semua. Bilik dia elok, makan dia elok, makan terjaga, semua terjaga. Dia nak kahwin dengan satu orang, kita tengok bilik pun tak ada, rumah tu nak kena kongsi. Kita tahu tabiat anak kita ni, hak duk ada dah tu pun, dia mungkin dia bercinta tapi dia tak boleh hidup boleh yang ni. So kita ambil kira soal kafa'ah itu. Dia boleh bangkang kerana dia bimbang hal ni. Contoh yang lain, anak kita hidup di dalam Islamic environment, cakap bahasa elok, kita tak pernah tak mencarut, tak apa. Dia nak berkahwin dengan satu orang lelaki yang dia berkenan, cakap mencarut, latah mencarut, tergelincir mencarut, keluarga dia kita pergi tengok mencarut, perangai tak elok, hak seorang tu adik dia hisap dadah yang. So kita tak boleh bagi dia pergi duduk lah environment tu. Yang ni dia panggil apa? Masalah kafah aku sukufu tu. Itu dalam mazhab Syafi'i dia timbul lagi lah masalah syarifah tak syarifah, itu tidaklah begitu relevan. Tapi hal itu kenapa? Kerana akhirnya dia ni akan menderita. Melainkan dia kata tak, abah, saya kahwin dengan anak abah ni, saya buat keluar dia terus, saya ada rumah lain, saya tak bubuh dia dalam environment tu. Kalau ada ittifaq yang seperti itu. Tapi ini soal yang boleh diambil kira. Sebab tu kerana Nabi mengambil kira hal-hal yang seperti itu.
Adakah Sahibu Samah bersetuju dengan geng anti vaksin? Oi. Geng anti vaksin seronok, dia kata saya sokong dia. Kita bukan anti vaksin. Kita telah keluarkan pandangan dan fatwa kita dalam hal itu dan kekal seperti itu. Apa yang kita bincangkan berbeza. Kita bincang keadaannya ketika COVID memuncak. Tidak ada siapa yang boleh bagi alternatif yang berkesan. The only benda yang nampak boleh untuk mengatasi, dan bukan pandangan ustaz, imam, ahli-ahli perubatan seluruh dunia, yang nampak solutionnya ketika itu apa dia? Vaksin. Dan vaksin ni bukan benda baru mai, lama. Cuma soal vaksin tu matang tak matang itu soal lain. Tapi vaksin adalah satu pendekatan, satu cara dalam perubatan yang telah berlaku sejak lama. Penentangan vaksin sejak dulu lagi, bukan di Amerika, di UK dulu dah orang tentang vaksin. Soal ada merkuri dan seumpamanya, lama cerita ni. Okey. Tapi ada orang mati kerana COVID sebelum ni? Ada tak? Ada tak tuan-tuan? Kata tuan-tuan, ada tak? Tuan-tuan pernah jumpa orang mati kerana COVID tak? Tuan-tuan ada tak adik-beradik mati kerana COVID? Ada tak? Memang benda tu, COVID tu real ataupun tak? Real berlaku. Setelah orang ambil vaksin apa semua, ada berlaku pengurangan tak? Berlaku pengurangan. Bukan dia saja di Malaysia, di seluruh dunia. Kita setakat itu, kita tak ada. Saya tidak ada isu. Tapi apabila kita semua orang nak sambung lagi ambil, saya pun ambil, mak saya pun ambil. Dan saya dengar orang cerita tentang kesan, baca tentang kesan dos yang ketiga penggalak ni. Tapi apabila kita dapati ada orang ambil okey, tapi ada orang ambil yang macam-macam ada mata tak nampak, ada mai balik segala kayap. Ada juga orang yang dulu ada penyakit lain, ambil vaksin hilang penyakit tu. Ada. So yang kita kata kepada kerajaan ialah kenalah buat sikit, ataupun buat sikit, kena buat betul-betul pemeriksaan siapa yang boleh ambil, siapa yang tak boleh ambil. Dulu kita nak pergi ambil yang first tu, nampak macam dia check kita. Sekarang ni walk in terus cucuk. Dan swasta sebahagian yang buat dan seumpamanya. Dan ramai orang jadi mangsa. So kerajaan kena prihatin hal ni. Bukanlah kita kata adakah perlu sampai yang ketiga. Itu pun kita nak kena tanyalah. Pasal kita tengok dah ramai hari ni, saya tengok tadi Boris Johnson cakap di Parlimen Britain, mereka pun dah mula nak buang ni semua. Tak apalah, kita bukan nak mesti tiru dia. Tapi ertinya sejauh mana keperluan itu apabila macam ni lah, semua orang dah rapat dah, studio merapat, penari rapat, penyanyi rapat, masjid dia nak habak suruh suruh jarak. So kita rapatkan dia boleh tanpa bersentuhan ni. Ada orang kata, tanya saya, tak bahaya ke Datuk masjid rapat? Dia tanya saya, dia duk rapat. Saya tanya tu. Saya kata kita rapat, kita tak kata sentuhan fizikal, tapi kita rapat, you rapat tak apa. Naik kapal terbang rapat, pergi studio merapat, masjid tak boleh rapat. Macam pelik lah. So ini banyak benda yang kita tanya. Apabila jawapan tu tidak sekukuh jawapan pada pusingan yang pertama, kita bukan nak ikut semua benda. Masa awal kita nampak reason kuat, jawapan dia kuat, kita accept untuk, and that particular period of time we accept the answer. Tapi sekarang ni bila dah tengok orang dah pergi semua, kau duduk sihat lagi ni elok, tak kena nombor 3 tumbang. Tadi dia duduk elok, hang bagi dia tumbang buat apa? So check lah dulu pasal dia patut dapat ataupun tak. Then apabila kita pergi berbincang, saya pergi, ini saya off record banyak lah, tapi kita dapati macam tak certain sebahagian jawapan tu, tak clear. Saya bukan deal dengan
apa nama, pegawai bawah lah. Saya cakap dengan pihak yang kira paling atas ya. Tak ada satu benda yang konkret pada sebahagian isu dalam jawapan. Pasal apa begini, pasal apa tak begini. Macam kawan ni pun tak clear pada saya. Saya tak maulah sebut nanti jadi isu kerajaan, geng anti-vaksin nanti interpret lagi hebat lagi. Saya bukan tak mau berkawan terus dengan geng anti-vaksin ni. Saya studi juga mendengar dia hantar macam-macam detail kepada saya, kes-kes. Saya akan jumpa mereka semua persatuan NGO anti-vaksin ni. Bukan saya tak menjumpa, saya akan daripada dulu saya kata kita boleh dengar. Tapi isunya demikianlah. Isunya kalau sekiranya orang tu sihat, dah okey, tak ada apa sekarang, dia nak pergi ambil, dia cek dulu lah. Alhamdulillah saya tengok sehari dua ni buat kenyataan, kena cek dulu kan. Kena semak tuan-tuan yang nak ambil dos nombor 3 ni, pastikan kesihatan tuan-tuan dulu. Baru tak apalah, baru dia cakap lah. Patutnya yang ni cakap dulu itu ni. Hari ni cakap dulu. Bukanlah saya nak marah mereka, kawan-kawan semua tu. Mungkin mereka pun sibuk terlepas pandang macam-macam banjir main apa semua kan. Jadi tak dan. So itu isunya lah. Kita nak kesihatan rakyat negara ni keseluruhannya. Kita bukan against establishment. Wallah, panjang saja Sambutan ugam perayaan agama lain. Ada orang sambut ke? Ada siapa pergi tang mana-mana? Tuan-tuan, para ulama bahas tentang masalah seseorang yang meniru agama orang lain. Meniru tu banyaklah, meniru cara tindakan, pergi berhimpun, yang mana perhimpunan tu sifatnya agama. Orang tak faham kau pergi situ melainkan engkau agama tu. Walaupun mungkin benda tu bukan asal pada, misalnya pakai salib. Contohlah pakai salib. Pakai salib ni boleh jadi dia tak percaya, tapi dia buat style pakai salib. Tapi satu orang apabila tengok salib tidak dipakai melainkan oleh orang Kristian. Tuan-tuan faham maksud? Pakai jubah padri. Faham maksud Kristian lah. Tak ada, aku syok style. Dia mungkin tak Kristian, tapi pakaian tu tak dipakai oleh melainkan padri. Contoh, perhimpunan agama, semua pengikut agama tu pergi situ buat upacara tu, dia pergi juga. Dia mungkin tak percaya, tapi perbuatan dia itu sama dengan perbuatan pengikut agama tu. Yang ni ialah yang Nabi sebut, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud, sesiapa yang menyerupai satu kaum, dia di kalangan mereka. Tak kira dalam bab apa, positif ataupun negatif. Kita ambil dalam konteks agama ni. Apabila dia menyerupai Kristian, dia di kalangan Kristian. Apabila dia menyerupai Hindu, dia di kalangan Hindu lah. Apabila dia menyerupai orang mukmin, dia di kalangan orang mukmin. Apabila dia menyerupai orang baik, dia di kalangan orang baik. Kalau dia menyerupai mak rempit, dia di kalangan mak rempit. Dia kata aku bukan rempit pun, tapi ketika kau buat aksi yang sama, kau pergi, kau di kalangan mereka. Kerana sebelum saya nak pergi kepada kerana kalau kita tak suka dengan satu benda tu, adakah kita akan buat benda tu dengan sukarela? Aku cukup meluat dah nak pakai agak macam ni pak. Ada ha? Melainkan kita ada wayar meletup, kita kena apa kan, tak sesuai ambil vaksin, kita ambil ke apa kan. So apa, kalau begitu, sebab tu Nabi kata al-arwahu junudun mujannada wa ma ta'arrafa minha iktalaf. Ruh ni tentera yang terlatih, yang pasukan yang dilatih, pasukan yang dilatih, dia pasukan dia sama. Apa yang dia kenal, dia akan rapat lah, ruh. Jadi ulama-ulama
Nak jawab ini ringkas, bahas ni. Kalau dia melakukan amalan kufur dengan redha dia pada kufur itu, perbuatan kufur, dia menjadi kafir. Dia suka hak kafir tu, happy dia boleh buat amalan tu. Padahal amalan tu memang amalan agama lain, kepercayaan upacara agama lain. Tapi kalau dia buat amalan tu tapi dia tidak suka, dia hanya seronok-seronok ya, dia tak percaya pun, dia seronok-seronok, bukan seronok dengan agama tu, seronok nak update dalam Facebook dia ke apa. Ini di kalangan ulama kata tetap kufur di kalangan mereka, kerana itu ada unsur redha. Sebahagian mereka kata kalau dia lakukan tapi dia bukan suka dengan benda tu, sekadar ada kepentingan diri dia nak dapat projek, dia pun pergi buat macam tu, contohnya dia melakukan dosa yang besar kerana menyamakan diri dengan amalan kufur. Sedangkan Nabi menyatakan khaliful yahud wan nasara, bezalah dengan Yahudi dan Nasara. Wallahu ta'ala. Hatta bukan saja kufur, kita tengok amalan yang orang buat perbuatan yang tak elok. Orang tahu kalau buat perangai macam tu memang geng tu memang anti Islam. Kita pergi buat benda tu, kita tak anti Islam, saja tiru style dia. Saya buat contoh lah, kalau tak anti Islam, LGBT buat perhimpunan tuntut perkahwinan sejenis. Kita bukan LGBT, kita pergi tumpang sekali pergi duduk, hampir hang ni gay ke? Allah, aku tak gay, gay kawan aku tak gay. Pi sekali depa angkat spanduk, dia pun pilah tumpang sekali duduk tepi tu. Tasyabuh dah tak? Tasyabuh. Salah. Salah. Bukan tanda Islam anti kepada kufar, tak. Anti dalam arti kata orang kafir buatlah perayaan dia, hak dia. Tapi ini soal akidah, bukan soal tak mau nak inai kufar ke apa. Bukan soal tu. Ini soal akidah. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillah.